Masya Allah, itu dia para penonton, sedikit kesedaran buat kita semua tentang isu-isu antarabangsa. Dan para penonton, kita nak pergi pada isu sosial, isu kemasyarakatan sedikit, berkenaan dengan Pusat Transplant Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang bersama kita sekarang adalah Dr. Muhammad Anis Abdul Wahab, yang merupakan pengurus klinikal Pusat Sumber Transplant Nasional Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, pink hari ni ya. Kempen sempena. Ada maksud di sebalik warna ni? Warna itu sendiri tidak, tetapi saya sedang memakai baju untuk kempen kesedaran, Minggu Kesedaran Penerimaan Organ pada tahun ini. Satu ikhlas sejuta harapan. Saya kira maksudnya cukup mendalam sekali. Jadi mungkin Dr. boleh ceritakan sedikit mengenai kempen ini dan kaitannya dengan pusat yang bakal kita kongsikan. Okey, dia pertamanya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada TV Al-Azizah di atas jemputan kali ini. Jadi kalau sebelum saya teruskan, mungkin saya berkongsi sedikit latar belakang. Kita dah melakukan pendermaan dan pembinaan organ sejak penghujung 1960-an, di mana kita ada pendermaan jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang, termasuk kornea, tisu, tulang dan kulit. Tetapi dari segi jumlah pengikrar dan juga jumlah penderma, terutamanya penderma selepas kematian, kita dapati masih kurang. Daripada tahun 1976 hinggalah sekarang cuma ada 400 lebih. Dan jumlah ini amat kurang berbanding jumlah pesakit yang memerlukan. Kita ada ketika ini lebih 17,000 pesakit yang mengalami kegagalan organ. Yang sign up berapa? Yang sign up cuma setakat ini daripada tahun 1997 sebanyak 230,000. Tetapi jumlah tu tidak sampai 1% daripada jumlah penduduk Indonesia. Dan kembali pada jumlah pesakit yang menunggu ni, setiap tahun bertambah. Kalau tahun 2001 tu kita cuma ada 7,000 pesakit, sekarang dah 17,000 pesakit. Setiap tahun bertambah. Dan mereka ni memerlukan pemindahan organ. Tanpa pemindahan organ tu mereka akan kemungkinan besar akan meninggal dunia. Sebab inilah rawatan yang menyelamatkan nyawa mereka. Akta Tisu Manusia 1974 akan digantikan dengan undang-undang baru. Nah, sekarang ini peringkat rang undang-undang. Bagaimana proses itu, perkembangannya? Ketika ini kita telah pun membuka serentak awam atas talian bagi rang undang-undang transplantasi di laman web rasmi Kementerian Kesihatan, di mana kita menggalakkan orang ramai memberi maklum balas pandangan terhadap apa yang telah ditulis, didraftkan di dalam rang undang-undang tersebut. Jadi saya memang mengalu-alukan orang ramai turut serta, sebab dia tarikh tutup dia 12 Oktober. Dan kita nak, sebab undang-undang ni bila dah dijadikan akta, ia akan melibatkan seluruh rakyat Malaysia. Jadi tak usahlah kita lepaskan peluang maknanya nak memastikan penglibatan rakyat dalam isu membangkitkan rakyat. Jadi undang-undang transplantasi organ dan tisu, dia lebih kepada penguatkuasaan ke ataupun bagaimana? Ada unsur penguatkuasaan juga, di samping usaha untuk meningkatkan kadar pendermaan, di samping kita nak menjaga dari segi keselamatan hak-hak rakyat, sebab kita tidak mahu berlakunya pemerdagangan organ. Itu isu besar. Kalau kita lihat pada fatwa kebangsaan yang telah ada sejak tahun 1970, pendermaan dan pemindahan organ itu adalah harus, tetapi penjualan, pembelian adalah haram. Dan tapi kita dapati bahawa lebih 80% daripada mereka yang rakyat Malaysia yang pergi keluar negara untuk membeli organ adalah orang Islam. Dan kita pentingnya ada undang-undang ini, di samping untuk menjaga keselamatan orang di Malaysia, kita tak mahu berlakunya kegiatan yang haram ini. Dan mungkin antara faktornya kerana apa mereka pergi keluar untuk beli secara haram adalah kerana kurangnya bekalan di dalam negara. Betul. Sebab masih kita kembali pada jumlah penderma yang kurang, jumlah pengikrar yang kurang, berkaitan rapat dengan mungkin kesedaran tu yang kurang. Okey, dan kalau kita bercakap mengenai kesedaran, mungkin ramai yang sedar, tapi dari segi hukum dan hakam tu mungkin kita tidak begitu peka, sebab ada yang kata itu seolah-olah nanti mengganggu ataupun merosakkan jasad ataupun mereka yang meninggal dunia. Jadi sedikit komen mengenai pandangan itu, walaupun telah pun kami bincangkan di sini secara teliti. Dari segi mencacatkan jenazah, saya tidak melihat ia menjadi satu masalah, kerana proses pendermaan itu seumpama pembedahan ke atas orang hidup. Seseorang pesakit yang telah meninggal dunia dianggap seperti seorang pesakit yang hidup, dilakukan pembedahan pendermaan itu di Dewan Bedah, ada pakar biusnya, segala usaha yang dilakukan seperti melakukan pembedahan ke atas orang hidup. Dan apabila kita dah selesai urusan pendermaan itu, segala urusan jenazah masih boleh dilakukan seperti biasa. Majlis fatwa dah jelas dah sebut benda ni tidak ada masalah kan. Dan dia
Berarti hati potong, dia tak main potong ayah serta kan. Jadi bagi rakyat yang nak memberikan pandangan serta pendapat dalam penghasilan undang-undang ini, apa prosedur, caranya, kaedahnya? Mereka boleh melayari laman web rasmi Kementerian Kesihatan www.moh Ministry of Health moh.gov.my. Dan kalau nak dapatkan maklumat lanjut tentang pendermaan dan pemilihan organ ni, boleh layari laman web rasmi kami yang baru dilancarkan www.dermaorgan.gov.my dermaorgan.gov.my. Baiklah, satu lagi saya kira yang penting daripada pihak tuan ialah untuk menyedarkan para penonton kita, rakyat Malaysia tentang tahu pentingnya mereka menerima organ dan sign up oleh program. Jadi apa antara usaha yang mendekati masyarakat yang dilakukan oleh pihak tuan? Yang saya sebut awal tadi, kita sedang dalam sambutan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ, di mana majlis perasmian akan dilakukan pada 5 Oktober ini, hari Sabtu, di mana kita akan melakukan di tempat yang sama dengan usahawan sekarang ni, di laman Satu Malaysia Putrajaya. Ada pelbagai aktiviti, walkathon, kita ada fun hunt, kita ada pertandingan mewarna. Kebanyakannya semua penyertaan percuma, tetapi menjanjikan hadiah-hadiah menarik termasuk wang tunai. Jadi saya mengalu-alukan orang ramai untuk turut serta. Pendaftaran adalah percuma, boleh berujuk pada laman web rasmi kami di dermaorgan.gov.my. Dalam tempoh 30 saat, doktor, sampai kepada para penonton supaya mereka beranilah sign up untuk penerima organ bagi menyelamatkan jutaan nyawa. Sungguh. Saya mengharapkan semua rakyat, saya yakin rakyat Malaysia ini adalah mereka yang prihatin terhadap nasib yang dihadapi oleh mereka ini. Janganlah tunggu sehingga kita yang mengalami kegagalan organ baru kita nak fikirkan tentang membantu sama-sama umat kita. InsyaAllah. Baik doktor, terima kasih banyak doktor. Kita doakan kempen ini sukses dengan gemilangnya insyaAllah. Dan para penonton, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Dan Kak Farah ada apa-apa usaha? Kata-kata saya simple saja, ini adalah untuk diri saya dan juga para penonton semua. Moga-moga kita sentiasa menghargai apa yang Allah berikan, sebab kalau kita nak kira apa yang Allah berikan kepada kita, pasti tidak terhitung. Dan ini yang Allah sampaikan, atau mesej yang Allah sampaikan dalam surah Ibrahim sendiri, ayat 34. Kalau kita nak kira, memang tak terkira. Salah satu tanda kita bersyukur, derma organ lah. Kan? Dan para penonton bercakap soal perniagaan, seringkali kita dengar penceramah kata hadis 90-10 daripada rezeki adalah perniagaan. Itu mengikut majoriti ulama hadis kata ini adalah hadis mursal, dan ulama hadis sepakat hadis mursal bukan hadis yang sahih. Walau bagaimanapun sirah sejarah menggambarkan Nabi seorang businessman. Malah ada hadis yang sahih, antaranya daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, bila Nabi ditanya ajil kasbil atyab, apakah perbuatan yang terbaik? Jawab Nabi Muhammad SAW, amalur rajul biyadihi wa kullu ba'in mabrur. Amalan seorang lelaki ataupun wanita daripada jual beli yang diterima. Bisnes lah tu. Okey, jadi berhati-hati dan kita memilih hadis, jangan sampai kita menyebarkan hadis palsu. Dan terima kasih kerana menonton hari ini. Terima kasih kepada anda semua, dan moga kita terus bermotivasi sepanjang minggu nanti untuk Assalamualaikum minggu hadapan. Dan dengan itu, Assalamualaikum daripada kami berdua. Jumpa lagi.